So, kita mulakan dengan talbiyah. Okey. Saya talbiyah, tuan-tuan ikut kat belakang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey, itu lafaz bukan lafaz talbiyah. Dan bila kita sebut lafaz talbiyah ni kena ada lah di dalam hati kita bahawa labbaika. Labbaika maksudnya hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Labbaika. Dia kalau Arab ni kalau macam para sahabat dah di hadis Nabi bila Nabi SAW panggil sahabat Abdullah bin Amru kata, ya Abdullah, maka sahabat ni dia akan jawab dengan labbaika ya Rasulullah. Labbaika ni satu istilah yang digunakan cukup beradab, cukup lembut, cukup menghormati. Bukan dia kata ya, na'am, kan? Tak, tapi labbaika. Labbai ni dia sahutan. Kami mendengar panggilan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaika ya Rasul. So kalau kita gunakan perkataan labbaika tu, dia satu kalimah yang cukup beradab ya. Okey. Kemudian labbaik Allahumma labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. La syarika laka labbaik, tidak ada syirik sekutu bagimu ya Allah, kami sahut panggilan-Mu. Innal hamda, sungguhnya nikmat, sungguhnya segala puji, wa ni'mat dan nikmat, laka semuanya milik Engkau ya Allah, wal mulku kerajaan juga milik Engkau ya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Maksudnya bila kita sebut lafaz talbiyah ini, ia merupakan lafaz kita penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sembah lagi kekayaan, harta, apa yang kita banggakan, pangkat dan sebagainya, tapi kita serahkan segala-galanya pada Allah. Tidak ada sembahan selain itu, hanya pada Allah. Kita tinggalkan lain. Maksudnya kita datang untuk buat ibadah haji dan ibadah umrah tu dengan penuh rasa rendah diri. So perkataan tu kena ada. Dan bila kata labbaika tu kita menyahut panggilan. Bila menyahut panggilan, maksudnya kita ni dah dipanggil. Apa panggil dia? Allah Ta'ala panggil, wa azim fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin nabi. Pertama, Allah bagi arahan kepada Nabi Ibrahim AS, wahai Ibrahim, bahasa kita lah, wahai Ibrahim, kamu azim fin nas, pergi dekat Mekah tu, seru manusia suruh datang buat haji dan juga buat umrah. Maka bila kita sahut labbaika, kita jawab, kami menyahut panggilan-Mu ya Allah. Dia ada sekuen cerita di sebalik itu. Dan bila kita nak mula talbiyah ni, bagi ibadah haji dia bermula talbiyah ni selepas kita niat ihram. Lepas kita niat ihram, kita akan boleh mula talbiyah. Dan dia berakhir bila? Berakhir ketika mana? Tuan-tuan pergi melontar jamrah kubra, itu berakhir. Maksudnya lepas saja dah sama ada daripada atas flight, kalau yang pergi ke Mekah
dekat Kornul Manazil ataupun yang daripada Madinah dekat Bir Ali, dah niat dekat situ, lepas niat tu mula labbaik Allahumma labbaik, dia akan berakhir bagi orang yang niat ihram haji, berakhir kita ke mana melontar jamrah kubra. Nak pergi melontar 10 Zulhijjah tu habis dah. Maksudnya daripada mula selepas niat ihram tu, itu merupakan waktu yang paling afdal ialah kita bertalbiyah. Mungkin talbiyah ni kalau ada mutawif ke, dia bolehlah buat dalam 10-15 minit, betul letih tak larat dah. Tapi sebenarnya talbiyah ni ada untuk diri kita. Tuan-tuan boleh, mungkin ada grup leader bagi kumpulan di talbiyah sama-sama. Tapi bila berhenti tu kita talbiyah sendiri. Kita talbiyah pelan-pelan untuk diri kita sendiri. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi penting jangan kita hanya sebut talbiyah aja. Perlu benda tu ada dalam hati kita. Kita memahami maksud dia, kan? Kita duduk labbaik Allah, mungkin dalam bas, dekat hotel, lepas solat labbaik Allahumma labbaik. Jadikan dia sebagai satu bentuk zikir. Kan minggu lepas diceritakan banyak amalan. Boleh baca Quran, boleh doa, boleh selawat, boleh ngaji, macam-macam boleh buat. Tapi amalan yang paling afdal dibuat selepas kita niat ihram adalah bertalbiyah. Sebab talbiyah ni tuan-tuan tak boleh buat sekarang. Sekarang ni kita belajar, tak boleh yang balik rumah sambil-sambil masak, makcik masak labbaik Allahumma labbaik. Tak ada. Amalan tu tak ada. Amalan tu tak ada. Jalan pergi kedai zikir talbiyah tak ada. Dia tak ada benda tu. Benda tu dia waktu dia selepas ni ihram sampai melontar jamrah kubra. Itu. Kalau tempat lain tak ada, lepas main zuhur tiba-tiba rasa macam labbaik Allahumma labbaik. Tak ada orang buat. Boleh baca Quran sikit tak? Dia ada waktu dia. Jadi kita ambil ruang dan peluang yang terbaik itu bila tuan-tuan sama ada buat haji, kalau buat umrah, lepas je niat ihram sampai kita nak tawaf umrah. Kan? Dia bermula daripada niat ihram, sama ada naik kapal terbang ke daripada Madinah ke, ataupun daripada mungkin daripada Masjid Aisyah dekat Naim sampai nampak Kaabah nak tawaf umrah tu, maka berhenti, habis waktu talbiyah. So kita tahu dia start bila, ending bila bagi haji. Kalau bagi umrah start bila, dia berakhir bila. Kalau haji lepas je niat ihram, dia berakhir ke mana kita melontar jamrah kubra. Kalau umrah selepas je kita niat ihram sampai kita tawaf umrah. Itu dia punya range waktu untuk kita talbiyah. Tu tuan-tuan kena tahu. Dan disebut dekat sini, nota kat bawah ni, bertalbiyah disunatkan selepas niat hingga sebelum memulakan tawaf bagi umrah dan sebelum melontar jamrah kubra bagi tawaf haji, ya. Okey. Tengok dia kata tu, tengok saya highlightkan sebelum bertalbiyah disunatkan selepas niat hingga sebelum memulakan tawaf bagi umrah dan sebelum melontar jamrah kubra ataupun tawaf haji, kan? Sebab haji dia ada 3 perkara kita boleh buat. Tawaf melontar jamrah kubra ataupun tawaf bagi tawaf yang haji. Okey. Okey, kita tengok objektif minggu yang ketiga ni, poin dia lah. Ni minggu keempat lah, maksudnya nota minggu ketiga. Yang pertama, membezakan rukun dan wajib haji. Dia ada nama dia rukun, dia ada wajib haji. Kedua, menjelaskan tentang niat ihram, pengertian miqat dan cara pemakaian ihram. Kemudian yang ketiga, menjelaskan maksud wukuf di Arafah dan syarat-syarat sah untuk wukuf. Dan yang keempat adalah menjelaskan tentang tawaf, syarat sah dan cara melaksanakannya. Itu dia kita punya objektif pada minggu ini. Isi kandungan dia, pengertian rukun haji dan wajib haji. Yang kedua, kita akan pergi kepada rukun haji. Yang bahagian yang pertama, dia ada niat ihram. Dalam tu dia akan ada pengertian niat, bulan-bulan haji, lafaz niat haji. Kemudian isi kandungan yang ketiga, rukun haji yang kedua, itu wukuf di Arafah. Pengertian wukuf, waktu wukuf, syarat-syarat sah wukuf, amalan sunat ketika wukuf. Kemudian isi kandungan yang keempat ialah rukun haji yang ketiga, iaitu tawaf. Pengertian tawaf, jenis tawaf, syarat sah tawaf, amalan sunat ketika tawaf. Ini maksudnya tuan-tuan datang hari ini, ibu-ibu ayah-ayah, kalau tak dapat benda ni, tak berbaloi. Kawan-kawan kita dapat. Tak dapat semua, dapat sikit-sikit pun jadilah. Aku tak ingat semua sekali kan. So, poin dia,
kita pergi kepada rukun haji dan juga wajib haji. Dan dia akan masuk kepada rukun haji pertama, niat ihram, rukun haji kedua dan juga rukun haji yang ketiga. Itu tawaf. Okey. Kita masuk kepada pengertian rukun haji dan wajib haji. Okey. Okey, kita tengok apa dia sebut sini, pengertian rukun haji dan wajib haji. Ada satu istilah dia, rukun haji. Istilah yang pertama. Istilah yang kedua ialah wajib haji. Tuan-tuan kena faham bila kita buat ibadah haji ni, contohnya solat. Solat apa rukun? Rukun solat. Rukun solat ada berapa? 13 ada. Kalau kita solat, nama dia ada rukun. Okey. Ada nama dia wajib solat dia? Tak ada kan? Kan? Dia adakan dia rukun solat, ada syarat-syarat sah solat. Rukun solat ada 13. Setiap satu rukun tu dia ada syarat sah dia. Kalau sujud, syarat sah dia apa? Kena ada tangan, kaki, anggota sini. Itu rangka dalam solat. Tapi kalau kita belajar bab haji ni, dia cerita haji dia pecah kepada dua. Dia ada nama dia rukun, kemudian nama dia ada wajib haji. Dia ada dua benda. Kemudian baru dia beranak. Kena simpan dulu dekat kepala. Satu nama dia rukun, satu nama dia wajib. Rukun haji dan juga wajib haji. Okey. Rukun haji ialah perkara asas yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika menunaikan haji. So rukun haji dia asas benda rukun. Maksudnya kalau kita semayang ada 13 rukun, tiba-tiba kita tak baca Fatihah, sah tak solat kita tu? Tak sah kan? So rukun benda basic kena ada. Begitu juga ibadah haji. Rukun dia tak boleh tinggal. Maksudnya rukun ni kalau jatuh habislah. Dia tak dapat haji. Okey. Kemudian disebutkan jika tidak dilakukan haji seseorang tidak sah. Maksud rukun ni kalau kita tak dapat buat jadi tak sah lah. Tidak sah satu. Kemudian disebut tidak sempurna dua dan masih terikat dengan larangan ihram ketiga. Okey. Ibadah haji ni ataupun ibadah umrah, dia satu ibadah yang dia tak boleh reverse. Satu-satunya ibadah dia tak boleh reverse. Kita dah pergi, kita kena jalan terus, tak reverse. Semayang, tuan-tuan semayang, tiba-tiba datang masjid, tu masuk masjid kan, dah ambil wuduk dah. Semayang tahiyatul masjid. Allahu Akbar kan. Semayang baru rakaat pertama, masuk rakaat kedua, perut mula-mula rasa nak terkentut sangat. Tahan-tahan Allah. Dah gitu-gitu dah goyang dia terkeluar kan, nak buat macam mana? Nak pergi ambil wuduk jauh, kaki lutut sakit, malah lah. Duduk aja. Okey. Semayang tak sah, duduk lah. Tak dapat lah kelebihan tu kan. Okey. Selesai kan? Boleh duduk tak? Kena qada tak tadi? Semayang tadi? Tak ada kan? Kalau nak buat tu cerita lain. Tapi maksudnya semayang tu dia akan terbatal. Semayang jadi batal. Batal tak sah lah, tak ada dapat lebih tu. Maksud boleh lepas tu orang azan kan, semayang zuhur ke maghrib isyak, okey, tak ada masalah kan. Maksud semayang tu dia settle gitu je. Dia selesai. Maksudnya kita buat tak habis terhenti, selesai. Habis. Tapi ibadah haji, ibadah umrah, dia satu ibadat yang tuan-tuan bila dah niat ihram, dia tak boleh patah balik. Dia tak boleh cancel. Tak boleh. Dia tak boleh cari cancel. Tak boleh cancel. Dia kena habiskan juga. Dia kena habiskan juga. Contoh kita sebut, bila kita bahaskan tentang rukun haji. Pergi, haji naik kapal terbang sini, pada KLIA. Naik tengah kapal terbang tu, dia kata, mereka dah serang, dia Yahudi dah hantar bom ke Mekah. Dia kata kapal terbang patah balik Malaysia. Sudahlah dah niat ihram. Kan? Dah niat ihram. Oh sudah. Kita pula nak buat memang pergi buat haji, buat memang terus nak masuk Mekah, nak buat haji ifrat. Kan? Kapal terbang pun patah balik, lepas turun ke KLIA, sampai KLIA, istilah dia ihsar. Ihsar ni apa? Ihsar ni nak lepaskan kita punya pakaian ihram kita tu. Ihsar. Semelih sekor kambing, dah boleh buka pakaian. Ihsar. Tapi selesai tak niat tadi tu? Niat tak selesai. Maksudnya, kita masih menanggung lagi benda tu dia tak selesai. Kalau tuan-tuan daripada Madinah, tiba-tiba terus. Contoh Madinah, Bir Ali dah niat.
masuk Mekah. Masuk Mekah, tawaf tak dapat tawaf semua, tak dapat pergi duduk kat Mekah, tak selesai. Ibadah haji tu nak wukuf tak selesai, sangkut. Nak tawaf tak boleh, ada tak sihat ke, sakit perut ke apa benda, ada masalah kan. Duduk kat hospital je, dia tak selesai. Last dia ihsar. Ihsar tu untuk kita keluar. Tapi benda tu tak selesai. Maksudnya, dia kena datang balik bila sihat besok, pakai pakaian biasa. Pergi dekat tempat kita terputus tu, pakai ihram balik, sambung balik. Mungkin tahun depan, tahun satu lagi ke kan. Kalau ibadah haji tiba-tiba kena ihsar, sangkut. Tak boleh. Kena lagi. Cari ruang dan peluang kena selesaikan, qada balik. Dia satu ibadat yang bila kita dah niat, kita tak boleh cancel. Tu dia beza dengan ibadat-ibadat yang lain. Tu kena ingat. Maksudnya bila kita buat tu kena pastikan dia selesai. Kalau kita tak boleh buat, dia tersangkut benda tu. Dan kita kena datang balik dekat mana tempat kita berhenti, pergi situ balik, pakai ihram balik, sambung balik. Dia sama ada haji ataupun umrah. Ada ibadat yang. Sebab itu dia tulis dekat sini. Dia kata jika tidak dilakukan haji seorang tu, satu tak sah, satu memang tak cukup rukun, jadi tak sah, tidak sempurna. Kedua tak sempurna sebab dia tak selesai rukun-rukun dan masih terikat dengan larangan ihram. Masuk dia pakai ihram. Bila orang dalam ihram, rukun ni selagi tak habis, ihram kena pakai. Jadi dia terikat dengan larangan ihram. Jadi cara macam mana dia? Potong seekor kambing baru boleh pakai, tukar pakaian biasa. Baru boleh tidur dengan suami, dengan isteri, boleh putih rambut, garu rambut, bagi semua gugur kan. Lama dah gatal kepala, apa boleh buat? Itu kan. Maksud kena ingat itu. Rangka dia. Okey. Kemudian kita tengok pengertian rukun dan wajib haji. 6 rukun haji. Okey. Saya flashback balik ya. Okey, sebelum masuk sini, ini minggu yang satu pengenalan. Minggu yang kedua. Tuan-tuan belajar kat sini, di slide dia. Ada perbezaan antara rukun haji dan umrah. Ini dalam konten minggu yang kedua. Dia dah bawa dah dekat situ perbezaan antara rukun haji dan juga umrah. Dia ada rukun haji, rukun umrah. Bawah ni dia ada wajib haji dan wajib umrah. Apa saya nak ajar, nak kongsi dengan tuan-tuan. Kita nak masuk tajuk inilah. Tajuk yang berkait dengan rukun haji dan wajib haji. Saya nak tuan-tuan record dan kembali. Sebab minggu pertama kita belajar tentang berkenalan dengan Mekah, Madinah, Masyair, tempat-tempat ibadat. Itu minggu yang pertama. Kita berkenalan. Kita nak buat ibadat kan. Rukun Islam terakhir kita berkenalan Mekah, Madinah, semua bla-bla tempat semua untuk bina hati kita. Seronoknya dapat pergi haji, dapat pergi umrah kan. Itu minggu yang pertama. Minggu yang kedua dia pergi kepada falsafah. Falsafah ni bagaimana bukan kita pergi haji ni suka-suka, seronok, orang suruh, malu kat kawan nak dapat title haji. No. Tak. Kita nak buat ibadat tu kerana Allah Taala, betulkan, bersihkan hati, jiwa kita kan. Habis dah. Dah kenal. Kemudian dah tahu dah, kita dah ada persediaan dari sudut tempat kita tahu, kemudian persediaan daripada rohani dan juga jasmani kita. Daripada luaran dan laman. Kemudian baru kita masuk tajuk ni, kita nak belajar bab haji. Ni baru kita masuk. Kan? Baru kenal, baru kita nak masuk betul bab haji. Okey. Untuk masuk ni, inilah permulaan kita nak masuk. Jadi sebelum nak masuk ni, saya nak bagi tuan-tuan rangka. Kita nak belajar tentang nama dia haji. Kemudian ada nama dia umrah. Letak rangka ni. Ada nama dia haji belah kanan, belah kiri nama dia umrah. Haji ni kita pecah pada dua. Bawah haji tu ada nama dia rukun. Bawah rukun tu ada nama dia wajib. Okey, boleh ya? Sebelah kanan. So otak tuan-tuan ni belah dua. Ambil otak sebelah kanan, letak atas tu nama dia haji. Haji. Bawah haji tu ada nama dia rukun, ada nama dia wajib haji. Kemudian otak sebelah kiri letak nama dia umrah. Bawah umrah tu ada nama dia rukun, ada nama dia wajib. Okey, kita pergi otak sebelah kanan. Haji dia ada rukun, ada 6 perkara. Okey. Kemudian dia ada wajib, ada 6 perkara. Boleh? Okey. Belah kiri pula umrah, dia ada rukun, ada 5 perkara. Kemudian dia ada wajib umrah, dia ada 2 perkara. Okey, boleh.
Itu rangka, kena letak dua rangka tu. Sebab lepas ni, minggu depan dia nak isi je. Isi pada rangka tu. Kalau rangka tuan-tuan ni tak ada, tuan-tuan datang dia bela ni, tajuk apa, sebab apa tiba sini, sebab apa sini tak tahu. Jangan, tu. Letak rangka tu dalam kepala. Pecah kepala ni kepala kedua, jangan pecah kan, ketuk pecah tak. Maksudnya, belah kedua. Ada otak belah kanan, letak haji, ada rukun, ada wajib. Rukun ada 6 perkara, wajib ada 6 perkara. Umrah letak belah kiri, ada rukun umrah 5 perkara, ada wajib umrah 2 perkara. So kita dah ada dah image benda tu. Kan? Rangka tu dah ada. Kemudian kita akan masuk isi. Ni rukun satu cerita dia apa, ni apa. So setiap satu ni kita akan pergi kepada haji rukun. Setiap satu tu okey, ini apa poin dia apa? Wajib, syarat sah ini. Ini apa wajib, syarat sah dia ni. Ini wajib, sunat-sunat dia gini. So kita akan nampak rangka tu. Satu-satu kita susun tu. Dan ini pula confuse dengan ni. Sebab apa confuse? Ni bini sini. Rangka tu kena susun dia elok. Begitu juga umrah. Ada 5 rukun. So beza dia. Boleh nampak ni haji, ni umrah. Beza. Kenapa ini 6? Kenapa ini 5? Kita nampak. Ni sebab dia kat sini. Ini ada wukuf. Yang ni tak ada? Tak ada wukuf. Ni rukun yang ke-6. Tertib sebahagian. Sebahagian rukun. Ni tertib keseluruhan rukun. So, tuan-tuan kena ada rangka tu. Wajib, wajib haji 6 perkara. Ada 6. Sini 2 je. Miqat dan juga jaga ihram. Ni dah ada tambah. Mabit lah, melontar lah ni. So, rangka tu kena letak dulu. Boleh Boleh. Nampak macam menung panjang tengok. Ustaz ni betul ngajar ni kan? Ni bukan ajaran sesat. Ini saya bagi rangka tu bagi nampak. Sebab ni minggu ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Ni semua cerita tentang konten ni. So rangka tu kan tuan-tuan letak. Boleh? Okey, haji belah kanan. Rukun dia ada berapa? 6. Wajib ada berapa? Okey, umrah rukun ada berapa? Wajib ada berapa? Boleh kemah baik balik lah. Okey, tu rangka dia. Okey, kita pergi sini. 6 rukun haji. Yang pertama niat ihram. Ni haji pertama niat ihram. Niat ihram haji. So dekat sini kita fokus kepada niat ihram. Dia sudut niat itu ya. Niat tu. Niat ihram tu. Fokus dia pada ni niat ihram. Sebab nanti kita nak bezakan dengan wajib. Yang ni nama dia rukun. Ni nama dia rukun haji. Sebab nanti dekat wajib haji, yang pertama tu, dia ada ihram di miqat. Confuse pula. Antara niat ihram haji dengan ihram dekat miqat. So ini, pada rukun ni kita fokus kepada niat. Maksudnya niat, kita niat ihram, sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh niat dekat masjid ni, niat dekat rumah, kedai kopi, kedai mamak boleh niat. Itu isu tentang niat. Kan? Nanti dekat wajib haji nanti, itu cerita dekat tempat. Itu saya cerita kemudian. Okey. Satu maksudnya ni, niat ihram. Yang kedua, rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah kena berada dekat Arafah. Ni pada rukun haji. Pada umrah yang ni dia tak ada. Dua ni. Okey. Kemudian yang ketiga dia tawaf. Tawaf di Kaabah, mungkin tawaf haji, disebut tawaf haji, tawaf ifadah, ada beberapa istilah lagi. Yang keempat, sa'i di antara bukit Safa dan juga Marwah. Tadilah kita bincang, sa'i antara Safa dan juga Marwah. Itu sama. Lepas tawaf dia sa'i antara Safa dan juga Marwah. Itu yang keempat. Yang kelima, bergunting ataupun bercukur pada rambut. Ni bergunting ataupun bercukur pada bercukur rambut. Itu rukun yang kelima. Dan yang ni dibuat secara umum. Tapi sebenarnya nanti untuk kita tahallul, nanti akan ada bab tahallul. Kalau buat umrah, tahallul dia bercukur dan juga bergunting. Tuan-tuan mungkin dah pergi buat umrah, yang tak pernah tu. Kalau umrah, tahallul dia bercukur ataupun bergunting. Tapi buat haji, tahallul dia tak semestinya bergunting dan juga bercukur. Kan? Kalau buat haji, dia tahallul dia sama ada melontar jamrah kubra, mabit di Muzdalifah,
ataupun kita boleh tawaf sa'i kemudian dengan dia 2 daripada 3 perkara. Tuan-tuan kena bezakan. Dekat sini pada rukun dia letak bergunting ataupun bercukur. Secara asasnya begitu. Dia bezakan dia dengan tahallul. Mungkin tuan-tuan dah biasa pergi umrah. Ada dah biasa pergi umrah. Umrah, ini kita nampak, bercukur, bergunting ni, tahallul lah tu. Tahallul. Tapi dalam haji dia beza. Tahallul ni tak sama dengan umrah. Itu kita ceritakan kemudian. Kemudian yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun. Dia beza dengan umrah. Umrah tertib pada keseluruhan rukun. So tuan-tuan boleh nampak. Belah kanan tadi ada nama dia haji, ada 6 rukun. Belah kiri tadi ada umrah, ada 5 rukun. So yang pertama niat sama, niat ihram. Ni niat ihram haji, belah sini niat ihram umrah. Yang kedua sini ada wukuf, belah sini dia tak ada wukuf. Bagi umrah. Kemudian dia ada tawaf, sini pun ada tawaf, sa'i, ada sa'i, bercukur, gunting sama. Ni tertib pada kebanyakan rukun bagi haji, tapi umrah tertib pada keseluruhan rukun. So nampak beza kanan dengan kiri. Tertib pada kebanyakan rukun tu maksud dia apa? Dia ada, kita kena niat dulu baru wukuf. Dia ada beberapa susunan. Tak boleh kita pergi wukuf dulu baru niat, tak boleh. Kan? Kemudian kita kena tawaf dulu baru sa'i. Tapi ada boleh sa'i dulu baru tawaf. Kan? Bagi orang yang buat haji ifrad, dia pergi sa'i haji. Dia pergi sa'i haji tu, tapi tawaf ifadah kemudian. Kan? Maksudnya tertib tu dia tak mesti ikut sequence. Tapi kalau umrah memang kena niat, tawaf, sa'i, bercukur, tertib. 5, selesai. Tapi kalau umrah tak. Dari sudut tertib tu, kalau kita tengok, satu dengan 2 kena satu. Ni rukun kan? Rukun 1 dengan 2 ni kan? Rukun 1, tak masuk. Rukun 1 dengan 2 ni dia kena ikut susunan. Okey. Kemudian, selepas wukuf, antara 2 dengan 3 ni, dia boleh, lepas 2, dia boleh lompat ke 4 ni. Itu dikatakan. Dia bukan, maksudnya kena ikut sequence. Lepas 2, dia boleh pergi ke 4 dulu. Okey. Ada. Kemudian, bercukur, bergunting. Bercukur, bergunting tu kita akan pecahan dia, berapa perkara lagi. Okey, itu bahagian 6 rukun haji. Dia ada niat ihram haji, wukuf di Arafah, tawaf di Kaabah, sa'i, Safa Marwah, bergunting, bercukur dengan tertib pada kebanyakan rukun. Okey, kita masuk kepada wajib haji pula. Kalau rukun tadi tak buat, tak sah. Kan? Tak sah, kemudian kita masih terikat lagi sampai ihsar. Apa wajib haji pula? Pengertian wajib haji. Wajib haji ialah perkara yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Wajib kita buat. Jika tidak, benda ni wajib. Tapi jika tidak, jika kita tak buat, mengerjakan salah satu daripadanya, haji tersebut tetap sah. Dia beza. Hajinya tetap sah. Beza dengan rukun. Rukun kalau kita tak buat, haji tak sah. Tapi wajib haji ni kita tertinggal, mungkin ada disebabkan beberapa perkara, maka haji tersebut tetap sah. Tetapi dikenakan dam. Main dam, bawa dam haji. Jangan lupa beli dam haji bawa sana. Tak dapat nanti buka dam haji main. Itu main dam haji kan. Dapat makan pergi haji selesai. Kan? Maksudnya ada perlu dibayar. Perlu kita buat sesuatu. Wajib haji ni tertinggal, ada masyarakat, dia ada pembahagian dia bagaimana. Nak bayar itu boleh diganti. Kata. Menurut syarat-syaratnya, ada syarat-syarat dia. Macam mana kita nak lepaskan? Bagi wajib haji ni tak dapat buat, kena bayar dam. Ada pembahagian dam pula, 4 jenis dam. Lepas tu ada syarat-syaratnya. Dan berdosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Kan? Maksudnya kalau kita tinggalkan dengan sengaja, jadi kita berdosa. Kalau tak sengaja tu ada pertimbangan lain. Okey, saya nak bagi tuan-tuan nampak betapa mudahnya ibadah haji. Ibadah haji ni ada ibadah badaniyah. Dia kata, nak ngapal tak ada hafal apa pun. Niat aja. Mana ada kena hafal banyak sangat. Tuan-tuan ada wajib kena hafal apa-apa tak? Hafal surah Fatihah ke kan? Tak ada. Kan? Ibadah haji ni niat je. Kita ada niat ni hati, saja aku nak mengerjakan haji,
Dan ihramnya kena Allah selesai. Okey, saya tunjukkan satu bentuk ibadah haji yang sah paling simple. Sah paling simple. Contoh, tuan-tuan orang kaya, kan? Tuan-tuan seorang yang kaya. Duit ada juta-jutaan, memang jutawan kan, duit banyak. Maksudnya boleh rasa nak pergi haji, telefon dia, driver, kan? Driver kita pergi masuk airport kan. Kereta kita pun turun masuk airport saja. Pasport semua orang urus. Tuan-tuan kaya sampai tahap macam tu, duit juta-juta kan. Kita pun rasa orang besok nak wukuf kan. Besok nak wukuf kita pun rasa teringin buat haji lah. Rasa teringin. Kita pun kaya kan. Kita pun besok wukuf ya. Okey. Kita pun plan. Okey, tak apa. Pakai baju biasa. Tak payah niat haji. Kita pun telefon driver ke naik driver. Turun dengan pakaian biasa. Turun Jeddah. Pergi dekat airport. Airport tu dia ada beberapa jenis. Ada satu airport haji, Madinah Hujjaj. Ada sekarang ni dia ada Terminal 1. Dia ada airport Syamaliyah. Airport tu ada 4 jenis. Tuan-tuan turun dekat airport. Airport yang special ni. Jenis jet-jet pejuang. Turun situ. Dengan pakaian biasa. Dengan tak niat ihram pun. Terus jalan. Pergi ngetih dulu. Cari kedai teh, minum teh, relax. Orang pergi semua masuk. Tuan-tuan visa besar, relax. Escort pun mungkin polis 4-5 orang escort semua jalan masuk. Taftish semua, roadblock semua yang tak tahan. Relax. Orang start wukuf pukul Zuhur 9. Kan? Sampai terbit 10. Fajar 10 Zulhijjah. Tuan-tuan rasa malam ni ramai orang. Sesak kan. Kita orang kaya, duit banyak. Apa risau? Kita boleh bayar kan. Dia relax ngetih. Pergi naik GMC dengan escort. Dia pergi malam. Malam pukul 2, pukul 3 sebelum subuh. Orang dah keluar. Daripada Arafah tu dah keluar. Dah keluar. Dia pergi jalan ikut belakang. Dia bawa GMC dalam kan. Masuk kejap. Dia pun dalam kereta dah. Dia balik, dia keluar. Dia masuk. Dia masuk dekat Arafah tu. Dia masuk, dah duduk kawasan Arafah tu, baru dia niat. Dengan pakaian biasa. Ni saya nak cerita boleh sah. Sah dengan tak sah tu kan. Dia masuk tu. Dengan pakaian biasa, atas GMC dia duduk. Dengan mungkin ada shisha sambil dia seduk itu. Ada vape sebelah kan. Relax kan, dia berniat. Sahaja aku mengerjakan haji dan ihramnya ni kerana Allah. Dia dah berada dekat Arafah. Dia dapat dah Arafah kan. Kan, betul? Okey. Selesai ya? Malam tu kemudian itu dah masuk pagi. Bila dia masuk pagi dah lepas pukul 12 tu, lepas pukul 12 baru malam, dia keluar je tu, dia keluar sikit je. Okey, helikopter standby, dia naik helikopter terus pergi melontar. Dia betul pergi tawaf sa'i. Dia pergi tawaf sa'i. Tawaf sa'i. Dia tak pergi ke Muzdalifah, dia tak pergi ke Mina, dia tak mabit tu, semua benda tu dia boleh kotim bayar dam. Dia duit banyak. Ada aku heran dia kata. Kan? Dia ambil rukun je. Dia dah penting dia niat tadi kat Arafah dengan pakaian biasa tu dia bayar ledam berserta dengan dosa, kan? Sebab berdosa dah. Bayar dam berserta dengan dosa. Kemudian dia tawaf sa'i pakai pakaian biasa, tawaf sa'i semua. Kemudian dia bertahallul. Kan? Semua yang boleh, nanti kita akan masuk bahagian wajib haji tu, semua melontar, mabit ni semua dia tak nak. Dia bayar je. Semua dia bayar, dia upah orang. Maksudnya haji dia sah. Tapi dia berdosa. Simple ya. Dia pun habis tawaf sa'i, dia boleh siap semua perkara haji. Dia lepak, pergi Ben Daud, jalan-jalan kan, minum, pergi jalan, pergi cari-cari jubah, jalan kan, semua orang balik, dia orang balik. Tengok, simple lah. Itu paling simple dia boleh buat. Tapi maksudnya berdosa lah. Tapi maksudnya simple sampai sedemikian. Dia sudut rukun yang wajib ni dia cover dengan dam. Tapi dalam keadaan dia berdosa. Okey. Okey, dia ada rukun, kemudian dia pergi kepada wajib haji. Lepas tu kita tengok apa dia wajib haji. Wajib haji yang pertama ialah niat ihram di miqat. So, tuan-tuan fokus pada kataan miqat. Kita bezakan dekat sini. Sini wajib haji yang pertama, niat ihram tu dia ada dekat sini. Kat sini ada niat ihram, nampak?
perkataan tu ada. Tapi niat ihram haji dekat sini, ini rukun nombor 1. Pada sini nombor 1 niat ihram ada di miqat. Beza kan. Maksudnya rukun tu niat. Sahaja aku mengerjakan haji, tu niat. Tapi dekat wajib haji, wajib haji ialah miqat, di mana tempat kita berniat ihram itu. Dia terikat dari sudut itu. Dia jadi wajib haji. Maksudnya bila tuan-tuan buat ibadah haji, bila dah niat ihram dekat miqat, dia cover 2 sekali. Niat dia cover rukun yang pertama, dan dia cover wajib haji yang pertama. Tu 2 sekali dia jalan, ya. So jangan keliru kat situ, Point saya tak nak orang keliru. Biasa kalau saya ngajar dia keliru di antara rukun yang pertama dengan wajib haji yang pertama. Macam mana ni ustaz? Nampak macam niat, ni niat ihram haji, yang ni niat ihram miqat apa? Tak. Fokus pada yang ni, niatnya itu, perkataan yang kita lafazkan, yang kita sematkan dalam hati, manakala yang wajib ni ialah miqat. Dekat mana miqat kita? Dekat atas kapal terbang ke, dekat konon manazil ke, masa dia sesuaian ke, ya. Okey, kemudian yang kedua, meninggalkan perkara larangan dan masa ihram. Itu yang kedua. Bagi wajib haji yang kedua. Maksudnya ada 13 perkara yang perlu kita jaga. Dalam ihram dia ada pecahan-pecahan dia. Daripada situlah dia akan keluar dam-dam dia nanti. So, wajib haji ialah meninggalkan perkara larangan dalam masa ihram. Okey, yang kedua. Yang ketiga, bermalam. Itu mabit di Muzdalifah. Ini biasanya lepas kita wukuf Arafah, kalau muassasah biasa dia akan lalu dekat di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Dan mabit di Muzdalifah ni dia waktu dia selepas pukul 12. Okey. Maksudnya kalau orang buat yang haji Marlboro tadi tu, dia langgar semua sekali kan. Dia tak ada dah. Miqat ni dia tak kira. Dia miqat dekat mana? Dekat Arafah dia miqat. Kan? Meninggalkan perkara larangan ihram, dia pakai jubah biasa je. Kan? Mabit di Muzdalifah, dia tak mabit pun. Lepas tu dia pergi tawaf sa'i je. Dia tak buat. Okey. Yang keempat ialah melontar jamrah kubra. Maksudnya lepas saja Arafah, Muzdalifah, lepas Muzdalifah dia pergi ke Mina untuk melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Bermula pada sebahagian malam tu, dah mula sampailah hari yang terakhir waktu dia. Waktu afdal dia ialah zuhur pada duha pada 10 Zulhijjah. Itu rukun yang ni wajib yang keempat. Kemudian yang kelima, bermalam itu mabit di Mina pada 11, 12, 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Dan yang keenam, melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyrik. Okey. Minta maaf sikit, saya batuk tak habis lagi. Baru 3 minggu lepas pergi umrah. Balik itu dia masa pergi umrah tu dia tak ada batuk. Okey, sihat. Balik je umrah tu, lepas 2 hari dia jadi batuk. Sampai sekarang ni tak sihat. Tuan-tuan doakan sihat. Nak bercakap banyak ni tak boleh. Batuk ni habis suara. Hilang feel nak bercakap. Okey. Apa dia? Aziziyah. Tak, Mina belakang. Dia Mekah, dia di kawasan Mina boleh. Dia sebelah Mina tu Aziziyah. Kalau tuan-tuan masuk yang package
ambil yang PJH, biasanya dia orang akan duduk kat Mina. Dia orang duduk kat Mina. Maksudnya pergi buat haji, dia duduk kat Mina. Banyak dah sana ni dia orang duduk kat Mina. Mina tu nak mabit, dia akan keluar daripada hotel tu jalan kaki dalam 800 meter, 700 meter dia naik bukit, kemudian dia sampai ke Mina. Saya dulu asrama saya tu dekat Aziziyah Janubiyah ada, Aziziyah Syamaliyah ada, dia Aziziyah Syamaliyah. Dia Janubiyah belah sini, Syamaliyah belah sini, Aziziyah Syamaliyah. Sebelah Aziziyah Syamaliyah tu dia Mina. Jadi dia orang hotel dekat sini, kemudian dia naik ke sebelah tu, jalan kaki je. Sebelah tu dah masuk Mina. Boleh bentang tikar, ambil teh, buka itu, duduk sembang, ambil separuh malam, dah boleh balik dah. Biasa macam itulah kalau PJH. Jadi kalau muasasah tamu haji, biasa dekat Muasim lah, belakang tu, jalan 3.5 kilometer pergi, balik 3.5 kilometer, 7 kilometer. Dah jalan naik, salah silap kena patah balik kan. Memang pahala banyak kan. Maksudnya kalau nak pahala banyak, ikut muasasah tamu haji kan. Kalau yang PJH ni kurang sikit lah, dia relax, santai sikit kan. Tapi dia di sebelah tu aja. Saya dulu asrama belakang. Kalau kami itu student, musim haji, malam tu maghrib kan, maghrib biasa kita ambil separuh malam. Zaman saya tu tahun 2000, 2001, malam je kita bawa beg combat tu, bawa pergi naik belakang sama tu jalan bukit. Dia nak naik kenderaan pun payah. Dia musim haji ni tuan-tuan, memang dia punya taksi dia, harga dia luar biasa. Biasa boleh 10 rial, 20 rial, dia jadi 100, 200, 300. Dia bukan boleh masuk pun sebenarnya Mina ni. Mina kawasan sempit. Dia jalan bawa kita 2-3 km, dia pusing-pusing belakang sikit tu, Bangla ke Pakistan, dia bawa pusing itu, dia hantar kita. Okey, dah sampai. Kita ni jalan kaki. Sebenarnya dengan tempat kita naik tu mungkin dalam 300 meter je, sebab kena jalan kaki, tak boleh masuk. Dia lebih banyak jalan kaki. Kalau kami dulu belakang asrama, kita naik bukit tu, dia adalah border dia kan. Naik, duduk, kita bentang tikar, duduklah. Duduk, baca doa, zikir kan. Kalau student sama student lah. Dan kalau yang biasa PJH ni, dia akan ada bangunan-bangunan dia tepi itulah, di kawasan tepi belakang Aziziyah tu. Tapi Aziziyah tu dia tak termasuk lah kawasan-kawasan Mina, kawasan belakang ni. Okey. So saya nak nampak sekarang ni, kita dah nampak ada 6 wajib haji. Pertama, niat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan perkara larangan dalam masa ihram. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Yang keempat, melontar jamrah kubra. Yang kelima, mabit di Mina. Kemudian yang keenam ialah melontar ke 3 jamrah. So ini 6 perkara ni semua melibatkan wajib haji. Maksudnya kalau tuan-tuan tak buat benda ni, dia boleh ganti dengan dam. Boleh ganti dengan dam, haji tetap sah. Cuma kita akan elaborate lah sama ada berdosa ataupun tidak. Tengok pada keadaan. Tengok pada keadaan. So boleh simpan dah kepala tu. Ada rukun haji, 6 perkara. Haji ada 6 rukun, ada 6 wajib haji. Okey, haji 6 rukun dia apa? Niat ihram haji, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, bercukur, tertib pada kebanyakan. Okey, itu rukun. Kemudian wajib haji, kita niat ihram di miqat, meninggalkan larangan dalam ihram, mabit di Muzdalifah, kemudian melontar jamrah kubra, kemudian mabit di Mina, kemudian yang keenam melontar ke 3 jamrah. So boleh rangka tu kena ada dah. Haji, rukun, dah wajib haji ya. Okey. Okey, kita pergi yang pertama. Rukun haji yang pertama, niat ihram haji ya. Kita rehat 10.30 Betul ya? Tuan-tuan 10.30, takut saya tak perasan angkat tangan ya. Okey, buat itu 10.30 kalau tu saya terlepas pandang. Okey. Kita pergi pada pengertian niat. Pengertian dan tujuan niat haji. Definisi niat haji. Kehendak qasad hati untuk mengerjakan ibadah. Dia ada kehendak qasad hati. Tengok dia perkataan dia kan qasad hati. Untuk mengerjakan ibadah haji manakala melafazkan niat adalah sunat. So yang penting dekat sini biasa kita tekankan jangan keliru di antara lafaz dan juga niat. So kita buat haji ni
dia perlukah qasad, niat. Niat dalam hati untuk mengerjakan ibadah haji. Lafaz itu adalah sunat sahaja. So jangan keliru. Jangan orang tu dia buat sunat, tiba-tiba benda yang qasad dia tak buat. Kan? Macam kita hari ni kita kursus haji ni, ini kita belajar. Kita belajar bagaimana nak sebut, bagaimana nak niat. Memang niat tu niat belajar. Bukan niat betul-betul kita nak buat di ibadah haji. Qasad tu, sebab qasad tu dalam hati. Kan? Tuan-tuan kena faham. Serupa juga macam kita semayang. Kalau kita semayang, takbiratul ihram, sahaja aku semayang zuhur 4 rakaat, jadi makmum ke mengikut imam ke kerana Allah Ta'ala. Itu kita punyalah lafaz kita dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab pula, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Itu jugalah lafaz, kan? Bukan niat. Niatnya qasad dalam hati kita. Kita yang tahu, kan? Kan? Sahaja aku mengerja dalam hatilah. Hati saja aku mengerjakan solat zuhur 4 rakaat, jadi makmum ikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu dah dalam hati. Itu dia nak yang tu, kan? Nak yang tu. Bukan yang lafaz. Sama ada bahasa Arab atau bahasa Melayu. Dia nak yang niat. Maka ibadah haji ni begitu. Kita kena fokus kehendak qasad dalam hati. Sahaja aku nawaitul hajjah, sahaja aku berniat mengerjakan ibadah haji dan berihram dengannya Allah Ta'ala dalam hati. Kita ada qasad, yakin dah. Itu qasad dalam hati. Manakala lafaz nawaitul hajjah wa haramtu biha lillahi ta'ala, itu hanyalah lafaz ataupun terjemahan dia. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihramnya Allah Ta'ala, itu jugalah lafaz. Tapi niat kena dalam hati. Itu beza kan antara niat dan juga qasad. So pastikan kita tak buat yang sunat, ya. Kita buat yang betul-betul qasad. Okey, tujuan niat haji adalah untuk menyatakan keikhlasan serta kesungguhan hati dan menunaikan ibadah haji kerana Allah semata-mata. Niat hendaklah dilakukan di miqat atau sebelumnya. Satu dia kata dekat miqat. Kemudian yang kedua ada sebelumnya. Okey. Tengok dia cover dekat sini, dia cover dua. Dia cover dua. Yang sini dia cover rukun yang pertama, R1, rukun yang pertama ni niat. Kemudian dia cover yang kedua pada slide ini dah wajib yang pertama. Okey. So kita bezakan. Niat pada rukun yang pertama, wajib haji yang pertama adalah di miqat. Niat itu pada di miqat. Dan niat itu sama ada di miqat ataupun sebelumnya. Contoh tuan-tuan memang pergi buat haji ifadah, kan? Buat haji memang naik kapal terbang tu nak masuk Mekah terus. Jadi naik kapal terbang tu biasa kita akan niat bila sampai dekat Hornul Manazil. Hornul Manazil tu lebih kurang setengah jam sebelum landing kat Jeddah lah. Biasanya gitu, dan biasa ada announcement daripada pihak mungkin pihak tabung haji ke atau pihak kapal terbang sendiri, kan. Jadi kita ni jenis naik ni dah siap lah pakai ihram. Dah siap pakai ihram semua. Dah siap semua daripada hotel, dah semayang, sunat semua dah siap. Naik je kapal terbang, takut tertidur. Kita ni jenis tidur, memang tidur jenazah terus. Dia memang tak mau bangun. Bukan tidur mati, kan. Ini tidur macam jenazah betul. Memang tu kalau bakar tu memang syahid, kan. Kalau apa-apa pun dia tak bangun, dia kata, kan. Kalau bakar pun ditahan juga, biarlah. Tapi dia tak nak tidur. Ada level itu. Orang kejut memang tak bangun. Maka naik kapal terbang tu kita niat terus. Kan? Naik dekat airport tu, naik kapal terbang, dah siap semua pakai ihram, niat. Niat. Bukan nafas. Dalam hati tu saja aku nak mengerjakan haji dan ihramnya dengan Allah Ta'ala, kita pun boleh tidur. Kan? Boleh tidur. Maka bila sampai dekat miqat nanti orang lain niat, kita tidur. Kan? Okey, tu. Bila kita sampai, kita boleh terus sebab. Maksud itu dikatakan sebelum daripada miqat. Tapi yang standard yang biasanya apabila kita sampai miqat lah, dapat announcement tu kita pun niat. Kalau terlajak pula macam mana? Orang tengok kawan ni nak pedajai gitu kan, naik kapal terbang lama. Duduk 3-4 orang baris, kan. Kawan dia tahu ni jenis tidur tak bangun ni, kan. Dah pakai ihram je cantik, tidur. Bila orang semua niat, dia pun niat, kawan tu dia biar dia pedajai. Kapal terbang tu turun, keregak tu baru terkejut. Orang semua dah niat, dia tak niat lagi, kan. Kan. Itu nanti kita bahas. Macam mana kalau dia dah
terlajak. Dari sudut niat dia macam mana dia buat. Itu kita tengok nanti kemudian ada tajuk tu kita bincangkan. Okey, kat sini dia cover pengertian dan rukun tujuan niat haji. Itu yang pertama kat sini Okey. Kemudian disebutkan bulan-bulan niat. Niat tu niat itu dia kena pada bulan-bulan haji. Kan? Ni kita buat haji. Niat ihram haji. Bila niat ihram haji tu dia mesti pada bulan-bulan haji. Bila bulan haji? Bulan haji ni bermula Allahu Akbar Allah. Azan maghrib. Hari raya puasa tu. Bila Allah aja dia dah masuk dah bulan haji. 1 Syawal. Dia akan berakhir sampai pada 10 sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Bila fajar aja Allahu Akbar subuh 10 Zulhijjah tu habis bulan haji tu. Awak mula daripada maghrib tu hari raya puasa tu azan tu dan dia berakhir pada sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Okey, itu dikatakan mulai. So dia ada berapa hari? Syawal tu 1 hingga 30, ada 30 hari. Zulkaidah 1 hingga 30, kemudian dia ada 1 hingga 10 pada bulan Zulhijjah. 30, 60 campur 10, 70 hari. Biasanya first flight dia akan terbang pada 1 Zulkaidah. Standard itulah. First flight 1 Zulkaidah. Okey. Jemaah hendaklah berniat haji dalam tempoh dia kata 1 Syawal sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Inilah yang dinamakan sebagai bulan-bulan haji. Maksudnya tuan-tuan bila dah masuk hari raya puasa, raya puasa. Sekarang ni kalau tuan-tuan niat haji, contohnya memang betul niat betul kan. Naik kapal terbang betul. Dekat korang mana niat, sahaja aku mengerjakan haji dan ihramnya dengan Allah Ta'ala. Memang hati tu dah kasat dengan niat. Apa jadi? Dia akan jadi umrah. Dia tak jadi haji. Siapa yang berniat haji bukan dalam bulan haji, automatik dia akan twist kepada umrah. Dekat bin Ali pergi Ramadan niat tu tak macam mana tak buka buku duk pening kepala silap tengok terniat pula. Terniat baca-baca baca-baca puasa ini terniat haji ni sepatutnya umrah. Sepatutnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Terniat haji. Memang kasat di hati memang niat haji. Siap tak. Automatik dia akan twist kepada umrah okey. Dia akan jadi sedemikian okey. Tapi kalau contohnya bila masuk Syawal, tuan-tuan duduk kat sini lah. Sambil sembahyang raya kan, takbir raya. Baru kita pun niat. Sambil duduk tu dengan pakai jubah sah pertama, tiba-tiba semangat, niat kasat dalam hati kan. Kasat dalam hati, dia jadi. Sebab apa? Dalam bulan haji. Kasat tu jadi. Sebab dia niat tu dalam bulan haji. Kemudian dia pakai jubah tu, tu mulalah dia bayar dam. Dam tak pakai ihram, cuma kita habislah. So dia nak lepas tu dia kena ihsar. Dia tu saya kata tadi, ibadah haji ni dia bukan satu ibadah bila kita start kita boleh reverse. Dia tak boleh cancel. Tuan-tuan duduk tu dah niat tu, berarti memang kasat betul. Kan? Ni bukan cubaan, ni bukan Piramli punya cerita. Ni bukan cubaan, ni betul-betul. Bukan cubaan, ni memang betul-betul kan. Bukan cubaan. Tapi dah niat tu, ada niat tu kena ihsar. Kalau dia jumpa ustaz, jumpa pekta tamu haji, saya dah terniat lagi ni, kena ihsar. Sembelih seko kambing, baru terlepas pada niat tu. Tapi tak adalah orang buat kat sini niat kan. Tak ada kan. So saya nak ceritakan, bila sampai peringkat gitu, dia satu benda yang kita dah niat, kita tak boleh patah balik. Okey. So kat sini dia bermula daripada 1 Syawal sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Inilah yang dinamakan sebagai bulan-bulan haji. Niat ihram haji jika dilakukan di luar bulan-bulan haji adalah tidak sah dan menjadi ihram umrah. Dia akan berubah. Kalau luar tu dia akan jadi ihram umrah. Dia tak jadi haji walaupun niat haji. Okey. Okey, ini niat dia. Lafaz niat haji dia kata. Ni lafaz, tengok dia kata perkataan lafaz. Satu lafaz, kemudian ada buatan niat.
Guna dia perbuatan haji. So beza kan. Ada satu lafaz, dua niat, tiga yang berkait dengan haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey. Saya baca tuan-tuan ikut dekat belakang ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey ya? Boleh? Okey, kita terus. Saya baca sekali, tuan-tuan terus sekali juga. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Okey. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Macam mana dah niat semua dah? Ada qasad dah? Bayar dam masing-masing. Saya tak termasuk saya belajar aja ya. Itu masing-masing niat, masing-masing tanggung itu dia punya niat ya. Bila kita belajar ni dia belajarlah, dia tak ada qasad kita. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul berniat ada qasad, maka kena tanggunglah ya. Dia akan ni bukan bulan haji, maka dia akan jadi ihram umrah. Bila ihram umrah pun dia terikat. Sebab dia sebut ni tadi kan. Dekat sini dia kata tidak sah dan menjadi ihram umrah. Sekarang ni bukan bulan-bulan haji, tapi kita dah niat dengan ihram haji dan kita ada qasad dengannya, maka dia akan berubah kepada ihram umrah dan juga kena sembelih seekor kambing kalau ada qasad lah. Tapi kita ni masing-masing niat belajar, tak ada isu. Itu okey. Habis itu bahagian niat. So pastikan dia adalah perkataan haji, kemudian dia berihram dengannya. Itu kalau kita untuk niat kita sendiri. Kalau tuan-tuan mungkin dah buat haji kali pertama dan badal haji, buat haji bagi orang lain, mungkin buat haji kali kedua ke, kali ketiga ke, kali keempat ke, maka kita akan niatlah sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya bagi sipolan bin sipolan ataupun sipolan bin sipolan kerana Allah Ta'ala. Itu kalau kita nak badal lah. Supaya juga macam umrah. Kita dah niat dan berihram bagi siapa sebutkan nama dia. Kerana Allah Ta'ala. Dan kalau badal ni kita boleh buat seorang je. Tak boleh kita badal haji, kita bedal 5 orang sekali tu. Tak boleh. Ya? Badal ni boleh buat seorang saja. Dan dengan syarat kita dah buat haji. Ya? Okey. Okey, kita masuk rukun haji yang kedua. Wukuf di Arafah. Pengertian niat itu wukuf di Arafah. Sabda Nabi SAW, Al-Hajjul Arafah. Maksudnya haji itu Arafah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Maksudnya Al-Hajjul Arafah, Arafah itulah yang menentukan kita dapat ataupun tidaknya haji. Kan? Kalau tuan-tuan tak dapat masuk Arafah pada waktu dia lepas Zuhur 9 sampai terbit 10, la hajjah. Tak ada haji bagi tuan-tuan. Maksudnya confirm tak sah. Kan? Kalau tak dapat wukuf dekat Arafah. Sebab itu dah hadis ni sebut Al-Hajjul Arafah. Dapat masuk Arafah, itu haji. Itu saya sebut tadi. Dia naik GMC, memang dia masuk ke Arafah tu. Kena, walaupun dia duduk situ dalam masa 5 minit ke 3 minit, tapi dia kena berada pada bumi Arafah itu. Baru dia dapat berapa haji. Dan dia telah niat dia. Wukuf di Arafah merupakan asas utama ibadah haji dan rukun yang terpenting. Tengok, dia rukun yang paling penting. Kalau umrah dia tak ada wukuf. Barang siapa meninggalkan, maka tiada haji baginya. So kalau tak dapat wukuf Arafah, tak jumpa. Dia biasanya pada hari ke-8 Zulhijjah,
8 Zulhijjah, nanti tuan-tuan daripada hotel, ini standard biasalah. Kita biasa jemaah haji ni 90% dia akan buat haji tamattu'. Bila 90% buat haji tamattu', biasanya kita akan niat ihram haji daripada hotel. Nanti dia akan duduk bawah tu, nanti ada wakil tabu haji, ada pehtas kat sana, dia beritahu, okey perempuan semua duduk dengan beg masing-masing, semua dah sedia, semua dah berada nak ihram, dah jaga duit cukup, spender dah buka dah, abang-abang, abang haji, mak haji, pak haji semua dah buka spender dah, takut ada pakai spender kan. Semua dah berada dalam keadaan ihram betul. Okey, kita niat sama-sama. Okey, dia ajarlah, akan ada wakil dia. Kita turun tu, okey beg dah siap, semua baru tarik beg masuk dalam bas. Baru akan pergi ke Arafah. Biasa pada hari ke-8. Ke-8 tu dia akan bergerak. Pagi, petang dia akan mula bergerak lah. Okey. Dan dia akan mula Wukuf Arafah tu pada hari yang ke-9 selepas Zuhur. Barang siapa meninggalkannya maka tiada haji baginya. Dan kalau tak dapat bas tu, bila jalan-jalan tak masuk pun Arafah. Kan? Sekarang ni dia lagi straight. Bila dah masuk bas tu, dia akan seal semua. Dia akan seal. Dia akan tengok siapa jaga. Kalau dulu, zaman saya belajar dulu, masuk bas tu, dia tak ada pun, dia seal semua. Maksudnya, dengan driver tu, kadang driver tu Arab kan, Sudan tu, di tengah-tengah jalan, dia berhenti ambil kawan dia, masuk sini, kawan dia masuk. Saya bawa jemaah masa tu, tengok, ramai 4-5 orang kawan dia masuk ikut sekali. Sampai Arafah keluar, tak dapat nak masuk. Sebab Arafah ni, dia orang buat ibadah haji ni, dia paling penting Arafah. Arafah tu, siapa dapat masuk Arafah dan waktu dia dapat haji. Lepas itu nak melontar, tawaf, tu cerita lain. Jadi kerajaan Arab Saudi, dia akan sangat perketatkan untuk masuk ke Arafah. Dia perlukan kepada tasrih, perlukan kepada ifadah. Maksudnya, kalau macam bas ni, dia akan pastikan nanti ada wakil dia tengok, cukup driver nama siapa, berapa orang semua, dah masuk semua, dia akan sealkan pintu tu. Tak ada orang boleh buka, dia akan ada dia punya bahasul hajj dia tu. Dan sampai Arafah nanti, orang dia juga boleh buka. Dia nak pastikan tak ada tambahan, tak ada pengurangan. Memang tu, kalau apa-apa berlaku, tuan-tuan syahid lah dalam bas tu. Okay? Orang tak boleh kan? Sebab sebelum ni biasa, on the way, driver berhenti ambil kawan, orang ramai masuk kan. Tu benda. Jadi dia kontrol sangat. Nak masuk tu yang cukup, cukup dia punya syarat-syarat dia. Okay. Tiba-tiba naik bas, tak sampai pun Arafah. Jalan, tengok. Sampai masjid Kampung Raja Uda kan. Kan? Oh ni bas tu driver jalannya tengok pasal lain macam mana tengok. Ini Kelang bukan ke? Jalan masuk berhenti masjid Kampung Raja Uda, masuk sini. Sudah. Habis haji. So dia kena sampai masuk ke Arafah. Okey. Okey, kita tengok pula. Waktu wukuf. Waktu wukuf. Tu pengertian waktu. Bila pula waktu yang dikatakan wukuf Arafah? Berada di Arafah walaupun seketika. Garis bawahkan perkataan seketika. Dalam sebarang keadaan. Dalam sebarang keadaan seketika sahaja, bermula daripada gelincir matahari masuk waktu Zuhur 9 Zulhijjah. Itu dia kata waktu Arafah tu. Zuhur je, gelincir je matahari, maksudnya azan Zuhur je, Allah je Zuhur. Hari 9 tu dia dah masuk waktu wukuf. 9 Zulhijjah. Hingga terbit fajar waktu 10 Zulhijjah. Sampai bila dia kata Allah je 10 Zulhijjah, subuh tu habis waktu wukuf. Kalau tuan-tuan naik bas, cari-cari tak jumpa, berlaku tuan-tuan. Berlaku. Adalah beberapa kes yang diorang ni naik kereta dengan zahmahnya, ialah orang ramai. Zaman saya dulu lah, masa saya belajar sana, ada dia naik kereta, tak jumpa Arafah. Tak jumpa Arafah. Masuk sini tak boleh, ada polis. Pusing kot jalan lain, tak boleh ada polis. Masuk sini tak boleh, sebab polis dia akan jaga semua. Jaga sekeliling tu. Tak boleh. Tak dapat masuk Arafah, tak adalah haji. Okay. So start daripada azan Zuhur, bermula Zuhur sampailah Allahu Akbar subuh 10 Zulhijjah. Itu berada seketika dalam sebarang keadaan. Okay. Itu dia akan bahaskan dalam keadaan, sebarang keadaan dia akan ceritakan lepas ini. Okay. Kemudian berada di Arafah nanti dia akan ada khutbah Arafah. Dia ikut grup lah. Duduk dekat kemah, semua dia sempatkan. Dan tuan-tuan boleh tengok di Arafah dia akan ada signage warna kuning ni.
Sainit warna kuning ni dia merupakan border tanah Arafah dan bukan Arafah. Bila kita masuk tu dia tulis bidayah Arafah. Dia kata beginning of Arafah. Dia akan masuk warna kuning signboard dia. Oh, kita dah masuk kawasan Arafah. Kemudian kalau keluar tu dia kata nihayah. Dia kata ending of Arafah. Sainit dia warna kuning ya. Kemudian dalam tu nanti kita ada khutbah Arafah, nak berdoa, inilah waktu-waktu mustajab. Dia kata nota, waktu afdal wukuf adalah sebahagian daripada siang 9 Zulhijjah, sebahagian daripada siang 9 Zulhijjah dan sebahagian daripada malam. So nak dapatkan yang afdal bagaimana wukuf di Arafah, ialah kita berada sebahagian daripada waktu siang dan juga sebahagian daripada malam. Maksudnya sebelum asar tu kita ada, kemudian lepas maghrib pun baru kita bertolak. Itu yang afdal. Biasanya jemaah macam itulah. Biasa jemaah lepas maghrib dia akan keluar. Ada yang keluar awal sebab dia seketika aja. Ada zuhur sebelum asar dah keluar, ada lepas asar dah keluar, ada lepas maghrib dah keluar, ada lepas isya dah keluar. So dia pelbagai. Ada pukul 10 ke 11 sebab nanti tuan-tuan nanti akan queue. Queue lah, ikut arahan lah. Arahan pihak tabung haji, pihak muasasah. Okey, grup ni dah boleh nak masuk bas ni, kita ikut je arahan. Tarik beg, kemas beg semua ikut ni kan. Itu ikutlah apa yang disusun ya. Okey. Ini lokasi Arafah. Ini kawasan ni merupakan kawasan Arafah. Tengok sini tuan, tengok ni ada Ummul Qura University. Yang ni kawasan yang Arafah, Ummul Qura University, yang ni dia dah luar daripada tanah haram. Macam saya, macam dekat Mekah, kita dekat sini. Ini Aziziyah. Sini Aziziyah yang saya sebut tadi. Ini Mekah, ni Aziziyah, ni Aziziyah Syamaliyah, dia Aziziyah Janubiyah. Kalau Ummul Qura University tu kawasan sini lah. Ini main campus dia lah kat situ, Ummul Qura University. Aziziyah Janubiyah, Aziziyah Syamaliyah. Dia Mina belakang daripada Aziziyah tu Okey. Ini merupakan kawasan Arafah. So luaslah dia bawa ke belakang Okey. Ini signage dia. Tuan boleh tengok bidayah Arafah. Arafah start here. Boleh nampak kalau tuan-tuan musim wukuf Arafah tu boleh keluar jalan-jalan. Nanti dia pasang yang air pada atas-atas tu kan, nak bagi sejuk kan. Jadi dia macam berkabus je. Boleh jalan keluar. Kalau musim-musim umrah ni tuan-tuan pergi, biasa dia bawa ziarah. Ziarah ni biasa dia ada dua istilah dia. Dia ada ziarah masyair dengan ziarah Hudaybiyah. Ziarah masyair maksudnya pergi Arafah, Mina, Muzdalifah dan dia berakhir dengan Ji'ranah. Orang buat umrah lah. Kalau pergi ziarah. Itu ziarah masyair. Dia akan pergi Arafah, pergi Bukit Rahmah, pergi tengok jalan situ, siapa nak naik atas tu boleh lambai-lambai, siapa tak lambai lagi kan. Macam-macam lah boleh buat kat situ Okey. Kemudian ini kemah dia di Arafah. Ini suasana lah. Maksudnya bila tuan-tuan buat haji, inilah suasana kemah yang disusun. Suasana tepi dia, boleh jalan dekat luar, boleh duduk dekat dalam. Okey, kita tengok kepada syarat sah wukuf. Tuan-tuan tengok dia ada berapa perkara. Bila kita masuk setiap rukun, dia ada berapa perkara. Tengok dia bermula dengan sini, kita tengok. Wukuf dia bermula dengan pengertian niat. Maksudnya bila kita wukuf, kita kena ada niat. Pertama dengan pengertian niat wukuf di Arafah itu, yang penting dekat sini ialah waktu wukuf, berada di Arafah seketika dalam sebarang keadaan. Maksudnya kena berada. Kemudian dia akan pergi kepada syarat sah. Nak memastikan kita wukuf kat Arafah tu, memang kita dapat wukuf di Arafah itu, tak terlepas. Telah berihram dengan niat haji. Kan? Itu saya buat contoh tadi. Bila orang tu datang, dia masuk dekat Arafah, dia niat dekat Arafah tu. Dah tak miqat dengan tak pakai ihram. Tu dia niat dulu, kemudian dia dah berada di Arafah. Dia cover tu. So pastikan kita telah berihram dengan niat haji. Dah ada niat haji, lepas tu dalam keadaan kita buat ihram. Okey. Dalam keadaan seorang yang layak menunaikan ibadah, tidak gila, pensan, mabuk dan hilang akal sepanjang masa wukuf. Maksudnya kalau tuan-tuan takdir Tuhan
Tak ada Tuhannya. 9 tu, waktu wukuf tu, start dia masuk tu, memang dia tak sedar. Memang dia tak sedar. Dia dalam keadaan pensan. Dia kadang pensan. Mula start pada zuhur tu, tunggu lama dia pensan, dia tak sedar. Tapi duduk, berada di Arafah. Kan? Dia bukan dalam keadaan seorang yang layak menunaikan ibadah. Ataupun dia masuk tu, dia tertidur. Masuk tu dia tidur, tak bangun-bangun. Orang kejut dia tak bangun. Terus sampai orang gerak pergi ke Muzdalifah semua, walaupun dia berada di Arafah. Dia dalam keadaan seorang yang tidak layak menunaikan ibadah. So kena ada lah keadaan sedar. Seketika pun tak apa. Bukan keadaan gila, pengsan, mabuk, hilang akal sepanjang waktu wukuf. Okay. Kemudian berada di Arafah walau seketika. Dalam waktu wukuf tadilah. Lepas zuhur sampai terbit 10. So ada 3 syarat. Syarat pertama, syarat kedua, syarat yang ketiga. Kita dah niat haji, kemudian dengan ihram haji, niat tu dah ada. Kemudian dalam keadaan kita ni sedar berada di Arafah walaupun seketika. So 3 ni syarat sah bagi rukun yang kedua, wukuf dia yang Arafah. Oh, slow slide saya ni. Ya. Okey. Kemudian dia masuk kepada amalan sunat ketika wukuf dia di Arafah. Okey, amalan sunat. Okey, tuan-tuan boleh tengok mula tadi kita dah niat haji. Niat haji dekat miqat. So niat tu dengan spek-spek niat lah. Lepas kita niat, kemudian dia masuk kepada wukuf ke Arafah. Wukuf tu ada syarat sah dia. Niat ni, okay, kita patah balik kita tengok niat. Bila niat ni, dia ada qasad dekat hati. Okey, satu. Kemudian kita berada dalam bulan-bulan haji, poin dia. Kemudian dia ni lapas ni aja lah, tapi niat, qasad dekat hati dalam bulan-bulan haji. 2 poin penting. Ada qasad, niat itu, kemudian dalam bulan-bulan haji. Selesai bab niat. Okey, itu poin dia. Kemudian di wukuf Arafah. Wukuf Arafah dia tak ada niat khusus. Sahaja aku wukuf di Arafah kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Dia tak ada niat. Wukuf tu tak ada. Dia tak ada. Hanya bila kita sampai dekat Arafah, dekat wukuf dekat Arafah ni, apa perlu yang ada? Kita kena tahu waktu dia. Betul. Start pada zuhur sampai subuh 10. Waktu tu kita kena jelas. Okey. Kemudian apa kita kena jelas? Ialah syarat sah dia. Syarat sah dia, kita dah niat ihram haji, kemudian kita dalam keadaan kita sedar dan juga walaupun seketika. Kemudian apa yang ada lagi yang boleh kita buat dekat ketika mana wukuf di Arafah? Ialah benda-benda sunat. Ini merupakan waktu yang makbul doa, waktu-waktu yang mustajab doa. Antara amalan yang disunatkan semasa berwukuf, apa dia? Pertama bertalbiyah. Ini saya kata talbiyah ni tak boleh tinggal. Talbiyah tu kena ada. Tuan-tuan mungkin talbiyah ramai-ramai tu kejap je, setara nak naik bas, naik 5 minit 10 minit dah letih lah, tak lakat lah. Jadi pastikan kita talbiyah kita tak tinggal. Duduk sambil-sambil tu tengok, kita susun beberapa amalan yang boleh kita susun. Talbiyah yang pertama dia letakkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Slow je, tak payah nak kuat-kuat kan. Untuk personal diri kita sendiri. Kita labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan kita faham maksud dia. Tengok terjemahan dia. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kita akan rasa, ya Allah, Tuhanku ni. Kita buat haji ni. Dan kita menyahut seruan Allah SWT supaya kita mengerjakan ibadah haji. So rasa feel tu slow tu baru ketika itulah air mata nak turun ke, okay, dan sebagainya. Talbiyah yang pertama. Ini semua amalan sunat. Membaca Al-Quran. So amalan tu nanti sebenarnya start pada zuhur tu nak sampai
ke malam bertolak ke mabit Muzdalifah, letih tuan-tuan. Lama masa tak larat. Nak talbiyah tak larat. Kita talbiyah kemudian tukar pula ambil baca Quran. Kena ada lah kita susun amalan kita tu. Bertalbiyah kemudian baca Quran. Fokus kepada ibadah. Yang penting waktu itu jangan kita sia-siakan. Dia waktu yang paling mustajab, paling berkat, dengan doanya semua, dengan solat-solat sunat yang boleh kita buat. Fokus kepada ibadat. Okey, jangan tuan-tuan pergi ngetih pula duduk luar pergi jalan-jalan. Seronok hukum Arafah ni. Kalau tuan-tuan kat luar tu, kalau keluar lah, kita keluar pada kemah. Dia akan ada, kalau zaman saya dulu, dia banyak ada sabil. Sabil ni apa? Dia akan buka kontainer panjang 20 kaki tu. Dia buka kontainer tu, pintu belakang tu dia buka, dia campak air kan. Air, roti, ada daging ayam, sabil orang pun buka. Tadah kain, tadah tudung, semua. Kain ihram tadah ambil. Semua dia bagi percuma. Kalau keluar lah. Kalau kita keluar daripada kawasan kemah kita tu. Dan kawasan Arafah ni, dia ada satu masjid. Dia panggil Masjid Namirah. Kalau tuan-tuan pergi umrah, biasanya kita akan lalu lah kawasan tu. Masjid Namirah tu, kat situ biasanya akan ada khutbah. Khutbah Arafah pada musim haji. Dan Masjid Namirah tu sebahagian berada dalam tanah Arafah, sebahagian lagi pada luar kawasan Arafah. Jadi kalau tuan-tuan berjalan-jalan, pastikan kita berada dalam kawasan Arafah. Sebab sebahagian ni pada luar. Okey, fokus kepada ibadat. Kemudian solat berjemaah. Okay. Sebab berjemaah ni jaga. Sebab waktu kita wukuf di Arafah ni, ke nafsi-nafsi dah. Kalau tuan-tuan masuk PJH, mungkin akan ada mutawif, dia lead dekat dia, mungkin dia baca semua tu gini-gini. Tapi kalau muasasah biasa tamu haji ni, tuan-tuan sendirilah. Tuan sendiri, masing-masing duduk, baca zikir, dengan laki dengan grup laki, perempuan dengan grup perempuan. Pastikan kita ada parking, kita ada geng. Sebab itu penting cari geng yang sama-sama dengan kita, boleh sefikrah dengan kita. Duduk, baca Quran, ngaji, doa. Letih ngaji, semayang, zikir, baca doa, muhasabah diri, talbiyah balik. So tak putus, amalan tu dibuat. Dan pastikan ini waktu yang mustajab doa. Jangan sebelum ni, maksudnya dah sampai awal, dia sampai satu Zulkaidah, habis dah di jalan semua. Jubah habis, dia borong kedai 2 rial, 10 rial, 20 rial, semua dia pusing shopping habis dah. Tiba-tiba bila sampai wukuf kat Arafah, dia dalam lembik. Tak larat. Orang buat ibadat, dia letih, ngantuk, tidur je. Rugi. Rugi sangat. So pastikan waktu ni, waktu yang mustajab doa, kita penuhkan dengan ibadat. Okey. Solat berjemaah, berdoa, berselawat, istighfar, berzikir, tolong menolong sesama manusia. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi kita haji yang mabrur ni dengan cara Allah Ta'ala uji kita. Kadang kita duduk kawan, sebilik, mungkin sebelah kita ada masalah begitu begini, kita Allah Ta'ala bagi sihat, kawan orang sebelah tak apa sihat, kan? Jadi Allah Ta'ala nak bagi kita haji yang mabrur sebenarnya dengan sebab bagaimana kita membantu kawan-kawan kita, kan? Kita tengok, kita tolong tu, tolong ini, kan? Kita dengar sebab tu Allah Ta'ala bagi haji kita haji yang mabrur. So tuan-tuan kena concern benda macam ni. Jangan jadikan kita dulu duduk kat Malaysia ni bos, kat sana pun jadi bos bagi arahan. Jangan macam tu. Kita duduk tu kadang-kadang kita rasa kita yang sama. Yang kawan-kawan semua tak nampak beza. Duduk sama, susah bersama, senang bersama. Cari geng-geng yang boleh satu fikrah kita, satu fikiran kita. Kalau geng kita ni geng umpat, tak apalah, geng umpat sama-sama, kan? Kalau geng ibadat sama-sama. Geng ngetih, geng wait, geng mokok pun ada juga, mokok belakang tu boleh mokok. Zaman saya belajar tu kat sana tu tahun 99, tahun 2000, zaman tu dia tulis mamnu' tadkhil, dilarang. Mokok ni haram zaman tu. Jadi budak-budak Saudi ni, student kan, nakal banyak ni mokok. Dia mokok apa? Dia bila azan aja Zuhur asar kami kat universiti. Bila Zuhur azan syekh ni, tutup guru dengan ajar, doktor-doktor dengan ajar, bila azan ni dia berhenti terus. Mafi kalam kata. Tak dicakap apa. Dengar Allah Akbar tutup, semua kena bergerak, kena pergi masjid. Tu style lah kat Qura. Semua kat masjid. Dia tak payah cakap, tak payah kata apa. Tinggal kat bilik semua. Semua kena keluar pergi semayang jemaah ni. Budak-budak yang nakal ni, jenis kaki merokok ni, dia orang waktu orang semayang tu yang betul dia merokok. Kan? Dia pergi dengan geng dia 4-5 orang belakang bangunan.
Geng yang merokok. Sebab dia haram, payah. Zaman saya belajar dulu, payah merokok ni, payah nak dapat. Sekarang ni mudah lah. Tuan-tuan pergi kedai-kedai sekarang, zaman tu payah nak beli rokok kan. Oh, nak cari tu payah. Kalau nampak je orang merokok tu dosa besar lah. Dia memang sistem ni tu, memang salah. Jadi dia orang merokok belakang bangunan. Bila habis semayang, Syekh masuk ni. Kita ni student masuk lah, dah semayang, masuk. Bila masuk je duduk, sambung belajar. Bila sambung belajar, Syekh, dia dah mula bau dah. Main terdekhin, siapa merokok tu? Dia dapat tangkap. Dia dapat tangkap tu siap lah. Bau, dia aircon kuat. Dia merokok, dia tak kumur-kumur. Tak ada cair ke ni kan. Masuk kelas tu, kena tangkap tu. Jadi isu lah. Itu perangai budak nakal-nakal lah. Dan kalau sekarang ni, mungkin ayah-ayah siapa nak cari rokok kat Mekah, kat mana pot dia, kan ni boleh PM saya. Dia tahu, kita boleh tahu pot dia kat mana. Sekarang ni senang dah, tak payah lah. Kaki rokok dia. Tapi janganlah. Yang buat dia. Okay. Kita pastikan ibadat kita yang terbaik. Tolong menolong sama manusia. Sentiasa dalam keadaan berwudu. Pastikan kita dalam keadaan berwudu. Kalau terbatal, pergi tanah, ambil wudu. Ini antara amal manusia. Semua benda yang baik itu kita buat. Pastikan ketika mana kita berada di Arafah, kita penuhkan waktu itu, waktu wukuf selepas waktu zuhur tu, sampailah kita bergerak naik bas nak pergi ke Muzdalifah. Penuhkan dengan ibadat. Letih sikit rehatlah dengan kawan, pergi keluar cari air sikit, minum, sembang, Maggi banyaklah tu. Dengan bekal Maggi semua benda kan, relax. Tapi tu duduk balik, penuhkan waktu tu dengan ibadat. Okay. Tidak disunatkan berpuasa bagi orang yang wukuf ni Arafah. Jangan terlebih baik pula. Lebih baik dia tu wukuf Arafah, dia nak sunat. Sunat bagi orang yang wukuf dia tak sunat. Sunat bagi orang yang tak wukuf. Tuan-tuan pergi Arafah tu waktu wukuf kata sunat. Tak. Itu bukan benda yang disunatkan. Tidak disunatkan berpuasa bagi orang yang wukuf ni Arafah. Tak payah sunat. Bila kalau kita puasa ni bukan haram pula. Maksudnya tidak sunat. Maksud bila kita puasa letih, panas dengan bergerak daripada 8 hingga letih, tak larat. Bila letih tak larat tu nak ibadat kita badan tak fit lah. Tapi tuan-tuan kalau dapat makan okey, selesa minum okey, jadi start tu kita dah boleh mula dengan ibadat, susun doa. Dan pastikan bila kita pergi tu ada doa lah. Doa untuk diri sendiri, doa untuk pasangan, doa untuk anak-anak, tulis. Sekarang ni kita semua pada handphone senang kan. Tulis. Pada sekarang dia dah tulis dah, naik kapal terbang. Tulis 1, 2, nak minta itu ni. Lepas tu pesanan orang pula, doa untuk mak ayah, doa untuk keluarga, doa untuk jiran, doa untuk ni semualah. Satu. Jadi kita dah ada satu list doa dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Bahasa Melayu yang kita dah mungkin 3, 4, 5, 6 ke surat dah ada dah, kita simpan. Kita talbiyah letih, lepas tu buka handphone. Tengok, okey, baca doa ni, doa minta ya Allah Tuhanku aku mohon gini ya Allah Tuhanku aku ni jiran aku ni dah duduk 20 tahun dah ya Allah sampai sekarang ni bergaduh tak selesai. Apa? Tai kucing yang naik. Kucing itu dah tahu mau gaduh. Tai kucing aja. Kan? Tapi bergaduh 20 tahun kan. Tai kucing je. Orang tu bising lah selesai. Minta doa untuk ni yang dengan ni bergaduh dengan adik-beradik tak selesai lah tu, ini masalah tanah semua. Minta doa, susun segala. Yang doa ni tahu kita je sebenarnya. Kita dengan orang pahala apa yang kita nak minta. Kan? Ada masalah dengan anak, masalah dengan mak ayah, kan? Masalah kehidupan kita, penyakit kita tak sihat, kita minta susun. Habis doa, kemudian buat ibadat lain. Solat 2 rakaat. Solat hajat, solat itu pula, solat ini pula kan, kemudian doa lagi, talbiyah lagi. So penuhkan waktu tu dengan amalan-amalan sunat ya. Okey. Kemudian kita masuk rukun haji yang ketiga. Itu tawaf. Okey, rukun haji yang kedua tadi apa dia? Wukuf dia Arafah. Wukuf tu apa dia benda penting yang ada yang perlu kita tahu? Wukuf tu kita perlu tahu dari sudut masa. Start zuhur sampai terbit fajar 10. Biasanya memang ada lah kawasan tu. Kemudian syarat sah dia. Ada 3 syarat sah dia. Kita kena tahu. Pastikan kita sah tu semua selesai. Kemudian apa yang ada? Benda sunat. Benda sunat yang perlu kita buat. Kita lepas.
Dalam buku Mastika. Ha. Buku tu dah saya kena confuse dah, buku Mastika. Buku Mastika tu tak ada dalam kursus asal haji kita ni. Silibus tu tak ada. Ha. Yalah, cerita-cerita saya tahu. Ha. Ha, kisah-kisah jemaah tu. Ha. Bila dia dah masuk buku Mastika ni, dia cerita tu pun memang mistik dan luar biasa. Semua dah tak sangkut dengan hukum syar'i kita ni. Ha. Ha, cerita pengalaman ni. Ha, tapi benda tu subjektif. Maksudnya secara kita sebagai manusia biasa, dia banyak tuan-tuan baca cerita tentang orang kita kisah pergi haji ni kan. Ha, yang kita pegang adalah hukum syar'i kita yang standard biasa ni lah kita pegang. Asasnya gitu. Cukup syarat sah kita tadi itu sah. Manakala yang lain-lain itu, yang luar daripada slide tabung haji ni, dia tak termasuk dalam hukum yang perlu kita ketahui. Sama ada sah tak sah diikut dia ni. Cerita ni tadi ada jemaah diikut jin. Dia buat haji. Mungkin pada sini dia berkawan dengan jin. Dia pergi pun mungkin dia naik jin. Masa pergi tu dia tak naik jin. Tak. Oh, dia buat haji tamatuk. Oh, dia ziarah dulu. Pergi ke Gua Hira. Masa haji tu dia ada sekali, tak tahu. Oh, hilang 2 minggu. Dia ikut jin. Jin bawa dia buat haji. Itu dia ambil visa jin. Kita ambil visa haji. Dia visa jin. Wallahualam. Saya tak berani cakap. Tapi itu dia ambil visa jin. Kita visa biasa punya haji. Muassasah. Ni special visa ni. Visa jin. Dia boleh berlaku sebenarnya tuan-tuan. Memang betul. Kisah tu biasa berlaku. Orang pergi sampai Mekah. Orang lain buat haji. Dia hilang. Biasa. Benda biasa berlaku. Tak tahu apa amalan dia. Biasa orang macam ni kan. Dia minggu kedua dia cerita tentang khurafat kan. Tentang khurafat. Banyaklah pengalaman orang khurafat ni. Sampai Mekah tak nampak Kaabah tu biasa. Sampai Mekah tak boleh berjalan jadi sakit. Sampai Jeddah nak keluar bas tak boleh. Banyak kes sebenarnya. Biasanya orang macam ni dia ada amalan-amalannya. Sebab itu saya kalau mengajar buat khurafat ni, kita tengok kadang-kadang dia ada tali pinggang dia ada pakai tu gini semua kan. Ada benda-benda yang dia pakai. Tapi berdasarkan secara umum, kalau cerita tu kisah tu dia dah mukhalafah dengan, dia dah bersalahan dengan hukum syar'i. Hukum syar'i dia bukan gitu. Bukan hukum syar'i. Hukum syar'i kita sebagai manusia kita kena ikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi bila dia dah masuk ke alam jin, dia jalan dengan jin bawa dia wukuf di Arafah, Muzdalifah, di Mina bersama dengan jin. Tak tahu sebenar tu jin tu bawa dia ke mana. Tak pokok mana dia lepak kan, kita tak tahu kan. Kan. So janganlah tuan-tuan kalau ada bentuk amal-amal itu jangan. Saya dulu biasa bawa jemaah dia sampai Mekah dia nak cari. Ustaz, mana tiang jin? Ada yang pergi cari masjid jin. Saya tahu tiang jin dekat mana. Tuan-tuan tahu tak tiang jin? Tak lepas ini boleh PM saya. Kita ngetih saya ceritakan tentang tiang jin. Sebab dia tak ada dalam slide ni. Ada tiang jin. Cari nak peluk tiang jin kan. Ada macam-macam lah. Ada yang pergi ke gua nak pergi tangkap jin, nak bawa jin bawa balik. Ada. Saya memang jumpa jemaah yang ada ilmu-ilmu begini. Memang benda-benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Benda-benda khurafat. Okey. So isu tadi yang tu tak ada dalam kita ini dan dia ada masalah lah tu. Okey, kita masuk rukun yang ketiga, itu tawaf. Okey, pengertian tawaf. Apa takrif tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Bermula dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Okey. Tawaf ialah mengelilingi Baitullah sebanyak 7 pusingan, bermula dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Okey. Ini Kaabah. Okey. Biasanya jemaah tu itu rukun Hajar Aswad. Yang ada ni kan, ada cenonet ni kan. Ni Hajar Aswad. Biasanya jemaah kita akan masuk, kalau sekarang lah kita akan masuk daripada bab Malik Abdul Aziz.
Bab Abdul Aziz di belah sini. Sini Bab Malik Abdul Aziz. Oh, sorry. Bab Malik Abdul Aziz. Sebelah ni Bab Malik Fahad. Sini Bab Malik Abdul Aziz. Biasanya kita akan keluar, kita akan nampak rukun Yamani. Rukun dia ada bunga tu. Dia ada bunga dia sepatutnya sini. Dia ada macam ni. Ini dia. Dia ada bunga sini ni. Rukun Yamani ni pun ya, dia ada bunga dia tu kan. Okey. Biasanya kita akan turun daripada Bab Malik Abdul Aziz ni masuk di one way tu. Kena pakai ihram. Tak pakai ihram tak boleh masuk bagi orang lelaki. Orang perempuan sama ajalah dia pakaian dia kan. Kita masuk. Dia akan turun dekat sini. Bila kita masuk aja, ni cerita haji ni tadi kan. Masuk cerita haji ni kita nak tawaf. Tawaf pun nama dia tawaf haji ataupun tawaf ifadah kata kan. So kita pun labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, baca doa, masuk masjid semua, Allahumma antas salam, semua baca doa. Lepas tu turun dekat kita nampak aja tu, bila kita nak mula aja tawaf pada Kaabah ni dah habis dah waktu talbiyah tadi. Maksudnya sampai nak pergi sini kita boleh talbiyah. Kita akan masuk sini. Kita akan masuk sini biasanya kita akan luar di jauh sikit kan. Turun tu, masuk tu, kasut masuk dia punya beg tu. Dulu dia ada sediakan tempat kasut. Sekarang ni tak ada dah tempat kasut tu, semua dah habis dah. Kasut semua habis, tak ada dah. Tak ada tempat kasut. Memang kena bawa beg tu, pastikan kasut kita bersih semua, tak ada najis semua. Gosok, masuk beg tu, pakai elok-elok, simpan elok-elok. Kan? Dan pastikan kasut tu bersama dengan kita. Sebab kita masuk sini, dia tak boleh ni one way je. Kita keluar nanti dekat Kelang ke, dekat Maidin ke, tak tahu, tempat lain dah. Dia masuk je kat sini, keluar tu pintu lain dah. So pastikan kita bawa ni, dia one way je. Masuk dah semua dah. Kita sampai, turun bawah ni, boleh baca doa semua kat sini. Dan kita nak mulakan tawaf. Okey. Nak mulakan tawaf. Dia mulakan. Angle dia, kita akan sini nanti, kita akan nampak situ ada lampu hijau. Kat atas tak ada lampu hijau. Dia punya angle dia 45 darjah. Dari sini. So 45 darjah ni kawasan kita boleh nak mula. Maksudnya kita kena pastikan kita punya bau semua tu dah straight tu kan. Pastikan belah kiri. Dia mula tu dalam angle 45 ni, kalau kita dekat sini, kita mula dekat sini, maksudnya last kita kena berakhir kat sini. Kena ada kat sini sampai yang ketujuh. Tapi kalau tuan-tuan mula dekat sini, pada sana kan, masuk sana, mula kat sini, dia masih ada angle 45 darjah lagi. Kena pastikan kita berakhir dekat sini. Cuma melambai tu dia kat tengah lah. Biasa kita sampai dekat Hajar Aswad tu, baru kita kena lambai. Nanti kita akan cerita bab lambai tu. Kan? Kat sini, istilam. Dia sama dengan lampu hijau. So angle dia 45 darjah. Kalau kita mula kat sini, pastikan akhir kita sampai. Kalau kita mula dekat sini, pastikan akhir dia sampai juga. Dalam angle 45 darjah tu Okey. Tengok dia kata apa? Tawaf ialah melingkari Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula di sudut Hajar Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. So dia kena mula sini, bahagian 7 kali pusing. Biasanya kita akan pada luar lah. Terus kemudian kamu boleh rapat sikit. Tengoklah pada keadaan yang selesa. Jalan pelan-pelan kan. Kalau bagi lelaki dia sunat, buka bau, itu kita akan tengoklah benda-benda sunat kita buat tadi. Dia akan buat terus rapat sini, mungkin pusingan pertama jauh lah, kan. Itu boleh rapat sikit. Biasanya pusingan yang ketujuh nanti kita akan keluar. Kita dah mula. Kalau katakanlah pusingan ketujuh tu kita dapat kat sini kan. Masuk yang ketujuh tu kita dah mula tarik keluar dah, menjauhi. Supaya nanti akhirnya kita sampai dekat sini, kita dah berada jauh dah. Tak adalah kita menongkah arus. Kan? Dah ujung tu kita dah kat sini dah. Last. Kau tuan-tuan tengok jenis mamak hitam ni negara, kadang dia habis tawaf tu, tengok 2 orang kan. Macam tu. Maksudnya kita masuk, rapat, sekat mana boleh, 6 yang ketujuh tu tarik keluar. Kita berakhir kat sini. Sini, lepas tu kita akan terus ke belakang makam Ibrahim ni untuk solat sunat tawaf. Kalau ada tempat tak ada, nanti kita akan ke belakang ni. Okey, tengok asasnya situ, tawaf ialah melingkari Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah Kaabah yang tua sejarahnya itu. Surah Al-Hajj ayat 29. Okey, saya cerita sikit pengalaman masuk Kaabah. Ni cerita Kaabah, pengalaman masuk Kaabah.
masa habis dah. Okey, kita cerita lepas ni, kita berhenti dulu dan kita sambung sampai pukul berapa? Rehat. Setengah jam ya. Okey, pukul 11 kita masuk balik ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah sama-sama boleh rehat dan kita akan kembali dalam jam 10.45 pagi. 15 minit je ya. Dan mohon kerjasama tuan-tuan puan-puan untuk tidak makan dan minum di dalam dewan solat kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan dewan solat kerana lepas ni pun kita akan gunakan untuk solat fardu zuhur ya. InsyaAllah kita akan jumpa selepas ini. Wallahu a'lam.